الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pertama sekali, Allah Ta'ala masih memberi kekal iman kita, Islam kita. Yang kedua, Allah Ta'ala masih memberi umur kepada kita untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tujuan kita sebagai hamba Allah, untuk melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan hidayah untuk kekal lagi iman kita, amalan kita kepada Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kita dari kitab Ayyuhawalat. InsyaAllah hari ini dua kitab, iaitu kitab pertama iaitu kitab Ayyuhawalat, bagi masalah. Yang kedua iaitu kitab panduan iman dan makmum, masalah fiqh sikit dan mengenai lagi masalah bab sembahyang jemaah kita. InsyaAllah lah segala pertanyaan bolehlah berkenaan dengan masalah fiqh insyaAllah. InsyaAllah tersambung dengan kitab Ayyuhawalat, iaitu Nasihat Imam Al-Ghazali dalam tajuk iaitu ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syariah. Wahai anakku yang tercinta, sayangilah perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak, kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah termasuk daripada perkara yang sia-sia. Jadi Imam Ghazali sebut kepada kita, iaitu kita ni kena jaga perkataan. Perkataan ni apa? Iaitu tikah laku kita, lidah kita. Kalau ngaji kita penawar bagi hati kan. Dah, kita kena jaga perkataan kita, percakapan kita, lidah kita dan perbuatan kita, iaitu tikah laku kita. Itu sesuai dengan peraturan syarak. Kita kena jaga lidah kita, perbuatan kita, akhlak kita. Tujuannya apa? Iaitu kita mengikut segala peraturan syarak ni, kita ikut agama lah. Peraturan syarak ni iaitu peraturan agama yang mana ditetapkan oleh agama, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ilmu dan amal tidak sesuai dengan peraturan syarak adalah sia-sia saja. Kalau kita buat perkara yang kita kata menyalahi syarak, buat perkara yang boleh membawa kita kepada perkara yang sia-sia, dah, maka perbuatan amalan tersebut tak boleh pahala. Sebab itulah Abang sebut dah, ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal itu gila. Imam Ghazali sebut, kalau ibadat tanpa ilmu termasuk daripada perkara sia-sia. Jadi perkara tersebut supaya juga Imam Ghazali nasihat kepada kita, dan segala perbuatan kita ni mesti kita kena ikut syarak. Perbuatan perkataan kita, ibadat kita kepada Allah, lebih-lebih lagi kita kena ikut syarak, bukan hidup nafsu kita. Kita nak sembahyang berjemaah, insya-Allah kita bincang ni masalah bab sembahyang jemaah. Bukan ikut nafsu kita, ikut syarak. Syarak ni hukum hakim mana ditetapkan oleh ulama.
Apabila kita kata perkara mana kita tak oleh ulama, insya-Allah dengan peraturan syarat mana kita ikut tadi, kita akan berjaya. Berjaya kita dengan kehendak dengan nafsu kita. Berjaya kita mengikut kehendak syarak. Perkara disuruh oleh syarak, mana dilarang oleh syarak pun kita tinggal. Bukan disuruh saja kita buat. Dah perkara dilarang pun kita kena buat. Contoh dilarang juga apa? Iaitu kita buat maksiat kepada Allah. Maksiat ni banyak. Bukannya hanya zina saja. Perbuatan yang mana dicela oleh Allah, dicela oleh agama, itulah maksiat kepada Allah. Kita kena jaga perkara tersebut. Dan bagimu bahawasanya engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh dan ketelanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah dan bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita buat satu amal, Imam Ghazali kata, mesti kita kena buat dengan bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Ta'ala pun buat sungguh-sungguh. Ini kadang-kadang kita tu, kadang-kadang email berdoa pemujudah, kita nak akad tangan kadang-kadang tak sih. Akad tangan itu tidak wajib. Tetapi perbuatan akad tangan tadi termasuk daripada sungguh-sungguh kita nak minta dengan Allah. Itu doa. Ibadat-ibadat lain selepas sembahyang, sedekah ataupun sebahagiannya, lebih-lebih lagi lah. Sebab tu ulama sebut kita sembahyang, kita gapo ni, kita menganggap satu ibadat kita tu yang terakhir untuk kita. Dan kita kata tak apa, pah ni ada lagi. Sebab tu kehidupan kita, hati kita, masyarakat kita, kadang-kadang orang kita ni kadang-kadang suka menangguhkan amal ibadat kepada Allah. Contoh kita kata, malah aku buat qabliyah zuhur. Nak buat pula asar. Contoh, menangguh-nangguhkan ibadat. Sebab kematian ni tidak tunggu kita. Kita yang menunggu kematian kita, ajal kita kepada Allah. Jadi peluang yang mana Allah Ta'ala bagi masa kepada kita, kita guna. Contoh saya sebut dalam surah Wal 'Asr. Wal 'Asr innal insana fil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya orang beriman kepada Allah, iaitu orang menggunakan masa untuk buat amal yang soleh kepada Allah. Guna masa dia yang mana terluar itu dengan berzikir kepada Allah. Guna masa peluang dia untuk kita kata menziarahi saing-saing dia ketika sakit. Ni lebih-lebih hari ni hari Jumaat. Digalakkan bagi kita, dituntut bagi kita ziarah saing-saing kita yang telah kita kata telah meninggal dunia. Kita ziarah keluarga dia. Kita pergi ziarah dia ketika dia tak mari masjid. Berapa lama tak mari masjid? Kita tanya khabar dia. Itu cara kita Islam ajar ni comel, bukan hanya untuk beribadat tu khusus dah. Kita kena beribadat kepada Allah. Tetapi tugas kita sebagai sahamba Allah dengan makhluk pun kita kena jaga. Takutnya yang pertama sekali apabila tugas kita sebagai makhluk tidak jaga dengan Allah, jaga dengan makhluk, takut-takut perkara yang mana kita tidak selesai dengan makhluk ni, takut-takut dia ni takwil pula kita di akhirat. Contohnya gini, kita tubik pada masjid kita. Di mana-mana sekali pun tengok orang maksiat kepada Allah, orang tak pakai tudung, orang pakai baju, tidak mengikut aturan syariat. Itu tugas kita. Tugas dakwah ni tugas umat. Maksud sama dah mana-mana masjid. Tugas dakwah tugas umat, bukan tugas ustaz tu khusus dah. Tetapi tugas umat yang mana kita tengok tubik pada masjid tu, tubik di mana-mana sekali tengok di mata kita itu maksiat, maka itu kewajipan kita kena tegur. Tapi hati kita lah ni tak apa, ayah dia ada ke, suami dia ada ke, kita beranggap apa lagu tu, padahal kita tengok maksiat. Ya suami dia tu suami dia. Sebab tu kita kata kalau suami dia pun tidak tegur, kita pun tidak tegur, takut-takut kita masuk di akhirat siap-siap dia takwil pula kita. Takwil lagu mana? Lek-lek kita nak masuk syurga dah, Tuhan tentu dah kita masuk syurga Tuhan. Tiba-tiba disebabkan perkara lagu ni kita tidak tegur, tidak cara pada makhluk. Orang lagu di mana kita tidak tegur tadi takwil kita pula. Ambil pahala kebajikan kita mana kita dah buat atas muka bumi Allah with dia, dan segala dosa-dosa yang mana kita tengok tak ada maksiat kepada kita. Sebab tu Nabi sebut dah, ramai umat aku di akhir zaman ni bawa di padang mahsyar, di pertimbangan al-mizan, timbangan pahala sebesar gunung Uhud. Tetapi apabila dibahagi-bahagikan pahala disebabkan dosa dia dengan makhluk, maka bergerak dia.
Orang yang mana yang umpat tadi, yang mana orang tengok maksiat tak ada pula masuk syurga. Padahal dia ni kalau seralik dia, orang lagu ni je buat amal masuk syurganya. Betul tu saya kata, di atas muka bumi Allah buat amal yang soleh, betul. Takut amal yang soleh kita tu tak boleh kita kepada orang yang mana? Yang mana kita tidak tegur antara makhluk dengan makhluk. Itu rusingnya. Pertama sekali kita kena rusing. Kita mesti ada dalam hati kita perasaan rusing dalam hati kita dengan amal kita. Kita semaya tadi kena rusing. Rusing dah berharap. Dan rusing, ya Allah, lagu mana amal ibadat aku? Kita mengaji pani bab sembahyang. Yang kedua, kita kena berharap. Kita buat tak ada dengan sungguh-sungguh dah supaya Allah Taala terima. Ni perasaan hati kita kena ada. Sejahir mana kita sekalipun, kita mesti kena ada bahasa berharap dengan amal soleh supaya Tuhan terima. Kita kena ada berharap supaya Allah Taala terima taubat kita dan doa kita sepanjang kita berdoa kepada Allah. Nah, jangan mulut saja kita berbicara dengan Allah, tetapi hati kita kena berbicara dengan Allah. Baru ada perasaan manis buat ibadat. Nah, bukan semata-mata ibadat, bukan semata-mata tang semaya kita semaya comel. Tapi ketika itulah kita guna-guna betul-betul menajak kepada Allah. Nah, menajak kepada Allah sungguh-sungguh ibadat. Apabila kita kata kita ni ibadat sungguh-sungguh, Tuhan kata dah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya ni boleh mencegah daripada pekerja munkar. Kalaulah kita semaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dah, mulut kita, perbuatan kita semaya, hati kita semaya dengan Allah, insya-Allah segala perkataan kita, segala perbuatan kita Allah Taala akan jaga. Jaga segi mana? Jaga daripada perkara yang boleh membawa kepada maksiat kepada Allah. Apabila semaya kita comel, tercegah daripada perkara keji dan munkar, maka Allah Taala akan mendorong segala anggota kita ni ke arah kebaikan. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan anggota kita Tuhan ataupun Tuhan jaga ke arah kebaikan. Kita kena jaga, kita lebih Tuhan jaga kita ni. Boleh mari masjid bukan semua subuh-subuh nak mari masjid sejak tidur, hujan-hujan pula ni. Nah, tapi Allah Taala bagi kekuatan, taufik. Boleh juga orang ambil semaya, walaupun tak semaya tahajud pun, tapi sekurang-kurangnya Allah tak termasuk daripada innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Betul ayat. Dah termasuk daripada orang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Duduk majlis ilmu pula Tuhan pilih pula. Dah, satu benda yang anugerah paling Allah di akhir zaman ni. Kita kata nak lawan dengan iman kita cukup-cukup lemah ni, di akhir zaman ni memang cukup-cukup mencabar. Sungguh rumah tepi masjid maka Tuhan tak buka taufik dan hidayah, tak leh. Masjid lain lah. Tak leh. Mari speaker tak diling dia bilik apa pun speaker pun kalau Tuhan tak hidayah tak saya mari. Sebab apa berat tempat-tempat kebajikan, tempat-tempat molek ni bayar dah kadang orang duduk ujung tu pula mari. Dah kadang orang duduk daerah lain, mungkin lain pula mari sembahyang. Nah, kita duduk mungkin tu dah tak rajin duduk, tak ada pergi. Nak pergi pun tanya jemaah tu sebab wajib tak wajib, tak mari-mari juga. Nah, kita jangan fikir lagu tu, guna peluang Allah Taala bagi kepada kita. Tak kira lah sama ada orang tu makhluk tu, kita kata orang jantan ke, orang tina ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke. Dah, kita kena dakwah, kena royak masalah-masalah lagu ni. Nah, sikit lagi bersama kita satu lagi. Dan melawan hawa nafsu dan memotongnya dengan pedang riyah, iaitu latihan, bukan dengan perkataan yang aneh dan ucapan-ucapan yang direka-reka sahaja. Sebab itulah kita nak perkara yang mana kita sampaikan kepada orang, mestilah perkataan tersebut, ilmu tersebut mesti berdasarkan hukumnya syarak. Bukan direka-reka. Reka-reka ni kita kata dalam ibadat ni banyak lah. Tapi walaupun reka-reka tersebut mungkin masalah tersebut belum menjadi sesat. Sebab tu ulama sebut dah. Dan bid'ah ni terbagi kepada dua, iaitu bid'ah hasanah, bid'ah qalalah. Jadi tak semua benda yang reka-reka, contoh kita kata supaya tahlil, supaya gapo tu tak boleh buat. Boleh, tetapi termasuk daripada bid'ah hasanah, benda yang kebaikan. Kita fikir reka-reka apabila kita faham hadis secara zahir, maka bila kita kata buat satu benda yang mana Nabi tidak buat, kita kata benda tu bid'ah. Ulama sebut dah dua, iaitu bid'ah hasanah, bid'ah qalalah. Benda ni contoh kita kata kita sembah apa? Sembah orang tokoh di luar sana. Maka itu termasuk pada syirik, bukan direka-reka, termasuk daripada syirik kepada Allah, syirik jali, terang-terangnya.
Dah syirik khafi lagu mana pula, tak itu syirik yang mana tersembunyi di hati kita. Ni hati kita ni, riak, takabur, ujub kita ni kena buat. Dah sebelum kita ibadat, sampai kita beribadat pada Allah, benda ni kena buat, iaitu syirik khafi. Ni menyakit hati kita tidak nampak dalam ni. Dah masa-masa ada lagu ni, dah kita jangan ambil ingat, sesungguhnya benda lagu ni lah boleh menyebabkan amal ibadat kita terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut. Dan ketahuilah, kata Imam Ghazali, dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Dah Imam Ghazali sebut, kalau lidah kita ni tidak jaga, tidak jaga, maka dan hati kita pun tidak jaga, maka dipenuhi hati kita dengan kelalaian kepada Allah, dan syahwat kita pula menguasai kita supaya tak dalam golongan maksiat kepada Allah, iaitu merupakan tanda kecelakaan bagi orang. Jadi kalau kita kata kita termasuk di lagu ni, guna lidah kita dah untuk kita bercara bab-bab orang lain yang pertama. Yang kedua, kita selalu mengadu domba kepada orang. Nah, ni sifat-sifat kita kata yang boleh, salah satunya mungkin sifat hati, salah satunya. Sifat-sifat ni kadang-kadang sifat yang mana terkena azab kubur bila setelah mati. Tengok dah jemaah kita dah mati mai. Tak khabar-khabar tak ada dah. Dah baru duk benefit kita kata bersama-sama kita. Tiba-tiba Allah Taala ambil dah. Tu giliran dia. Giliran kita. Setakat mana giliran kita nak menghadap di hadapan Allah? Tak sangka-sangka. Jadi tu lagu mana Allah Taala sayang kepada dia. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak mujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Cahaya yang kita kata boleh tengok dah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mujahadah dengan hati kita dengan perkara yang baik, dah kemungkinan dah hati kita ni akan jauh dengan cahaya makrifat, iaitu cahaya yang boleh membawa kita kepada kebaikan. Dah perkara yang boleh membawa kita kepada perkara-perkara dan mendorong hati kita kepada perkara yang baik. Dah wallahu a'lam. Insya-Allah tersambung kitab kita yang kedua. Iaitu kitab panduan imam dan makmum. Bab semaya dah. Boleh tanyalah, insya-Allah sekadar hamba boleh jawab. Ibadat ni dah patut ain atas diri kita. Okey, yang pertama iaitu tajuk ulama bincang mengenai dengan masalah fiqh, iaitu merapatkan saf dalam solat berjemaah. Ada kena faham molek fiqh sedap sikit, wajar pun tak apa dia. Kita tengok ulama bincang berkenaan dengan masalah merapatkan saf di dalam solat berjemaah. Musannif kata apa? Disunatkan bagi imam menyuruh para makmum membetulkan saf sebelum takbir tu ihram. Sunat bagi tu imam. Orang jadi tu imam dah kira siapa? Sunat mengoyak kepada makmum membetulkan saf. Gini contoh. Maaflah hamba kebak semayang buat praktikal dah. Contoh gini. Tu imam dengar tak? Dan imam sunat apabila menjadi imam, sunat dia kena memalingkan. Tak memalingkan gini. Betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Kayak gini. Yoyak tu boleh pahala. Tetapi dengan perbuatan dia tu tak boleh. Jadi contoh kalau dia royak pun boleh pahala dah. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak ikut sunnah betul-betul, boleh gunakan ni ke? Bunyi. Kalau ikut sunnah Nabi betul-betul, Nabi pun memalingkan. Betulkan saf, rapat-rapatkan saf. Itu salah. Kalau kita royak perbuatan tersebut dikira termasuk daripada perkara sunat dah. Tapi cara betul Nabi tak ada semaya selagi mana makmum tidak membetulkan saf. Sebab tu orang takwil. Orang takwil masalah berkenaan dengan
iaitu semaya berjarak. Kena faham boleh masalah semaya berjarak. Ini hukumnya. Dia apabila kita semaya berjarak ni atas dasar kita nak menyelamatkan nyawa kita. Contoh virus atau wabak apa sekalipun. Dan hukum dia adalah harus hukumnya. Jadinya apabila kita segi orang tanya pula, dari segi fadilat tu dia kata, fadilat dari segi fadilat kelebihan semaya jemaah tu boleh. Kelebihan semaya berjemaah tu boleh, tapi kesempurnaan semaya jemaah tu tak boleh. Baik ke tak masuk sini? Masuk sini semaya walaupun berjarak 2 meter ke 10 meter sekalipun, walaupun dia luas sekalipun, tetapi dengan syarat semaya jemaah sah. Kalau kita sah ikut imam, sah ikut imam, sah ikut imam lain. Dah sah ikut urutan imam pun lain. Yang kira bawang belakang dah. Jadi nak ayat sini, apabila kita semaya berjarak lagu mana sekalipun, pahala semaya jemaah tetap boleh walaupun 7 kali ganda. Tapi kesempurnaan semaya jemaah tu tidak, tak boleh. Jadi orang tak boleh lah. Dia kata lagu mana? Kalau aku mari semaya berjemaah apa? Dah, semaya jemaah apa? Bukan kata super tolong juga baik aku semaya rumah. Tu panjang dengan dia tu salah. Dah supaya kita semaya lewat. Amal kita semaya luar tidak salah. Dah contoh apabila kita semaya luar boleh, tapi dengan syarat pintu tu kena buka. Walaupun sedikit. Lebih-lebih lagi semaya jemaah. Semaya jemaah kalau pintu tutup, dah maka termasuk ada setengah menyatakan termasuk daripada perkara yang boleh menyebabkan sok kita terputus. Apabila sok kita terputus, maka sekiranya semaya jemaah, maka orang semaya belakang itu batal belakang. Bukan imam batal, orang semaya belakang itu batal belakang. Tapi kita masjid kita buka comel. Dah, ada setengah masjid yang saya kata takut ekor gulbit, dia tutup. Tapi tak fikir lagu mana jemaah yang semaya belakang. Yang mana sekiranya jemaah tu semaya belakang, sekiranya tidak batal, tidak sok, maka terimam yang akan menanggungnya akibatnya. Dia hanya kata terimam buat suami dah, dan bila sebabnya kita tidak buat pelaksana dengan betul, maka ya Allah yang batal tadi akan boleh mudarat kepada terimam. Supaya terimam batal tapi dosa tu boleh kepada terimam. Ada tu masalah sah. Sunat terimam kembali je. Dah, betul kalsar dapat kalsar. Sebab juga masalah zikir. Masalah zikir. Batal berkata kita faham mana? Ya masalah zikir ni, sunat kita zikir secara jahat. Secara jahat. Sekiranya yang semaya di belakang kita tu tak ada orang. Faham ke tak? Contoh kita tu imam. Dah contoh ni contoh, bukan nak kata ke siapa dak contoh. Apabila kita zikir Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun zikir juga Astaghfirullahalazim. Boleh. Dengan syarat imam tu kena memalingkan badan dia ke hadapan ataupun ke kanan, tengok makmum ni ada tak semaya. Kalau dia tengok makmum tu adanya semaya, maka sunat bagi dia ketiga tu sir, kena slow suara dia. Sebab ulama sebut apabila sir dah supaya kita menghormati orang semaya tadi. Ni kadang-kadang setengah masjid gepo, kadang-kadang nak semaya baca Fatihah 4-5 kali boleh. Sebab apa disebabkan terlalu deras sangat. Sebab tu orang nak menjadi imam ni kena tahu juga cara berzikir dia. Bahawa kita ni comel dah lah. Deras tak deras, slow sederhana. Jadi tidak mengganggu semaya kita. Bukan tak boleh zikir lepas semaya digalak ke. Tetapi tengok keadaan makmum tu. Sekiranya makmum tengah semaya, maka sunat ketiga tu imam kena sir, kena slow suara dia. Kalau yang paling tengok makmum tak ada belakang dah, nak zikir pecah kipas tu dah, tumbang kipas pun tak ada masalah. Dah, sebab apa? Ulama sebut zikir ni walaupun betul benda sunat, tapi lebih dituntut bagi kita menghormati lagi sekiranya kita memalingkan badan kita tu ada orang yang sembahyang. Dah, masalah tu yang pertama. Yang kedua, masalah bersalam. Dan masalah salam ulama sebut sunat bagi kita. Tak kira siapa, kita ke makmum ke atau imam ke, sunat kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ni paling comel sekali. Setengah kadang masyarakat kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Comel, salam dia tu sah. Tetapi nak ikut Nabi sungguh-sungguh Assalamualaikum warahmatullahi. Letak sini Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara comel.
Nah, perbuatan dia. Kalau dia wi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tak, pada yang gerak. Baru ni di Masjid Istana, orang Jepun hamba. Malam Selasa baru ni. Ada seorang pocik tua tu. Dah, dia bagi salam, assalamualaikum. Kita duk sah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni memalingkan badan. Ketiga. Dah, assalamualaikum. Dah, assalamualaikum. Tung dia tu duk gini dah. Kecuali assalamualaikum warahmatullahi sah. Nah, kalau assalamualaikum dia molekkum dia ni, badan dia lari kepada arah kiblat, maka semaya dia batal. Kena perhati molek. Supaya juga kita duduk diri, kita duduk diri. Kita duduk diri. Contoh tertidur. Nah, lecah ke lagu mana? Dia lari gini. Batal semaya kita. Sengaja ke, tidak sengaja ke, terbatal. Kena jaga tu perbuatan kita. Kita nak gerak. Kebanyakan kamu tengok, kita tak ambil cana perkenaan masalah gerak kaki. Ni, semaya. Ada? Ia batas semaya ni 3 kali berturut-turut. Berturut-turut. Ni. Gatal ke? Contoh kita nak gatal, nak garu tak boleh. Kita buat gini. Batal semaya dia. Sebab apa? Kaki dia termasuk daripada anggota yang besar. Supaya juga garu. Tak, semaya. Garu. Ni, garu ni. Kalau gerak jari sara tak apa. Jari ni anggota kecil tak apa. Contoh kita kata garu 1000 kali pun tak apa. Sebab ia termasuk daripada anggota kecil. Ni. Kalau tak bolehnya ni. 3 kali. So, 2, 3. Banyak ni. Ni kebanyakan kita. Kita ambil cana, kita rasa benda tu biasa. Supaya kat turun mayat. Angkat kaki kan dah. Maaf lah, kamu tunjuk, kamu gini kalau mengajar masjid. Nah. Turun. Dia kata kat kita, selok tu. Gerak. Banyak berlaku. Dah, benda-benda kecil lagu tu kadang-kadang boleh menyebabkan batas maya kita. Supaya juga masalah ada berlaku di masjid kita baru ni sekali deh. Terimeh duduk, tak ingat duduk tahiyat awal. Dah lama dah mungkin ni lah. Tak ingat masa-masa mari sini duduk. Dah tak ingat duduk tahiyat awal. Jadi makmum ni tak tahu sama ada nak ikut terimeh ke tidak. Pening makmum. Terimeh tu tidak salah. Disebabkan makmum tidak mengetahui, tidak belajar, boleh menyebabkan kekeliruan. Terimeh tak duduk. Contoh rakaat kedua, terimeh terus bangun kepada rakaat yang ketiga. Contoh. Lepas tu makmum fikir. Ada setengah kadang-kadang duk baca juga tahiyat. Dia kata, kok mu terimeh? Aku nak baca juga tahiyat. Dah, sekiranya kita kata nak baca juga tahiyat, terimeh bangun. Dekat ketiga. Sah tak maya terimeh tak ada? Dia kira sah. Betul ke tak? Sah maya terimeh. Tidak salah. Sebab apa? Itu sunat ab'ayah. Jadi apabila makmum baca tahiyat awal, dah terimeh berdiri, maka makmum ni ketinggalan dengan terimeh dengan satu rukun. Jadi sah lagi dah sembahyang makmum. Sah lagi dah sembahyang makmum. Sah dah. Sembahyang makmum tak ada. Walaupun dia baca tahiyat sedekah terimeh berdiri dah. Sah lagi ke tak? Sah lagi. Sekiranya makmum tu baca tahiyat, terimeh berdiri dah, sah dah. Terimeh pun rokok terimeh yang ketiga, rakaat ketiga tadi dia baca tahiyat lagi. Dah. Apabila rokok terimeh dengan sempurna, sekiranya ketika tu makmum tu masih baca tahiyat, maka sembahyang makmum itu batal. Sebab apa? Ketinggalan dengan terimeh dengan 2 rukuk dengan sengaja tanpa uzur. Ingat molek. Ini orang lambat-lambat dengan terimeh ni. Kita apabila kita masalah terimeh cepat tu lain kira. Kira masalah kita makmum ni. Terimeh cepat, kita tinggal 2 rukuk dengan terimeh tanpa uzur, batal semaya kita. Batal. Sebab tu apabila masalah lagu ni terimeh bangun rakaat ketiga, maka dituntut bagi makmum tadi tidak sunat ada baca tahiyat, sunat wajib mengikut imam bangun rakaat yang ketiga. Tak perlu takwil lah. Tak perlu takwil terimeh ni tak ingat, mungkin terimeh tak ingat, atau kita zon benda yang lain. Jadi apabila berlaku lagu tu tak ada sunat pada bagi kita baca tahiyat, maka dituntut kewajipan bagi kita sebagai makmum tadi mengikut imam. Tu kita kata terimeh duduk rakaat kedua. Kalau kita kata yang berlaku baru ni di lain masjid,
di area Kota Baru juga. Ti Imam duduk tahiyat awal dalam rakaat ketiga, kita nak ikut ke tak? Ti Imam tak perasan berkali. Tadi yang kedua tak apa dah yang kedua tu. Sebab di sunat dah duduk tahiyat awal. Ni ti Imam duduk rakaat yang ketiga, tahiyat awal. Jadi adakah makmum nak ikut ti Imam tu? Sekiranya ti Imam tu buat. Contoh kalau berlaku di masjid kita. Kita tak minta contoh berlaku persediaan ilmu. Ti Imam confuse. 2 3 dua ya. Padahal makmum tak tengok ti Imam ni duduk tahiyat awal dalam rakaat yang ketiga. Jadi makmum nak ikut ke tak walaupun makmum mengetahui. Gitu soalan dia. Ni ikut ke tak? Kalau kita guna akal, buat apa ikut? Tak ada sunat pun duduk dekat tahiyat awal dekat ketiga. Tetapi kalau kita kata sekiranya ti imam tu duduk juga, lagu mana makmum tadi nak ikut ke tak? Wajib kena ikut. Sebab apa? Makmum selagi mana ti imam tak buat perkara yang batas sembahyang, maka wajib bagi makmum kena ikut. Kena ikut. Jadi itu masalah ti imam dah duduk apabila makmum duduk rakaat, ti imam duduk rakaat ketiga. Apabila sampai rakaat yang terakhir, ti imam menganggap rakaat keempat itu menjadi 3. Ti imam pun bangun rakaat ke-5. Kita yang makmum tadi nak ikut ke tak? Pula. Nak ikut ke tak? Kena tahu ni fardu ain ni bukan kata supaya kita lain-lain. Gini, apabila ti imam baru rakaat yang ke-5, bagi makmum yang yakin, ia jangan ikut. Sekiranya dia ikut juga ti imam yang baru rakaat yang ke-5, batal sebagai makmum tadi. Ti imam tidak batal lagi. Makmum yang mana tidak ikut, kita kata yakin dah, jangan ikut. Kalau dia ikut juga, maka batal sembahyang. Sebab apa? Batal sembahyang disebabkan dia menambahkan rukun fi'li, perbuatan dia tadi. Kecuali yang ikut ti imam tadi 2 kali 5 dengan ti imam tak ingat juga. Lain. Ikut juga. Bapa mu bangun. Aku tak ingat juga. Tak bila. Sembahyang dekat bapa. Itu tidak apa. Kita boleh letak dia ni atas dasar lupa. Jadi apabila ti imam sudah dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum pun kecek. Bapa ti imam maya 5 rakaat. Contoh, kita pergi ayat di dengar ti imam. Ti imam pun jawab, hamba yakin dah, cukup dah. Bapa ti imam tanya, bapa tegar hamba lagu tu? Dah, hamba tengok ti imam maya 5 rakaat contoh. Jadi sekiranya kita tanya ti imam yakin dah cukup walaupun zahir makmum nampak ti imam buat 5 rakaat, maka dikira sah dah. Dah kira sah dah. Kecuali ti imam kata, yalah kau, hamba betul tahu juga. Sudah, ti imam pun pening juga. Betul lagu mana kita nak buat? Ti imam tadi nak buat lagu mana? Makmum tak payah main mula lah. Bagaimana main mula kecuali yang mana yakin dah tu tak bangun, tu tak payah main mula lah. Yang mana ikut ti imam tadi pun kena main semula. Sekiranya ti imam jawab, yalah kau, hamba pun tak tahu juga ni, cukup ke tak? Bakat-bakat dah gitu ya. Lagu mana? Ti imam tadi nak semaya semula ke ataupun memadai dengan semaya dia tadi. Betul kita tahu pun apa semaya semula. Semaya semula sebab kita tidak yakin. Yang yakin tadi tak payahlah walaupun zahir makmum tengok 5 rakaat. Apabila ti imam ni sebut lagu tu, yalah ke maksudnya ti imam ni sama-sama lah hati dia was-was tidak yakin. Jadi lagu mana semaya ti imam? Ti imam kena semaya semula. Kena semaya semula. Ti imam tak perlu dah ajak orang lain main-main mula, tak perlu dah. Ya orang mufarakah dengan dia tak ada mana orang tak ikut dia tadi, maka dikira sah dah. Kecuali orang yang ikut tadi pun sama 2 kali 5 dengan ti imam jadi tak tahu juga. Kena semaya semula lah. Sebab apa? Ti imam sengaja membuatkan menambahkan rukun fitli di dalam semaya, maka batas semaya ti imam, maka wajib bagi ti imam kena semaya semula. Kalau semaya jemaah lain, sebab tak membusi semaya jemaah. Makmum janganlah ambil, kita kata sikit lagi dah. Makmum ni jangan ambil ngek-ngek. Bab semaya jemaah. Ada yang berlaku di Kuala Lumpur baru ni. Berkenaan dengan masalah batas semaya ti imam. Ti imam ni ia jadi ti imam tapi tak ingat mandi junub. Masuk tu. Faham ke tak? Tak ingat mandi junub. Lagi soalan dia. Apabila tak ingat mandi junub, tiba-tiba ti imam teroyak ke siapa?
Dia kata bilang contoh tak bilang. Ni malah ayat aku lain, takut ayat aku lain kan ngepek pula sebab ramai ni mai ikut dia semaya jemaah ni. Mai jemaah ni. Jadi lagu mana peranan tu imam? Supaya memulihkan balik semaya dia tadi. Kita buat lagu mana? Apabila contoh ti imam ni dia semaya tak ada bersama kita, dia baca kutubah, dia semaya pada hari ni. Tak mandi dulu. Sebab apa dia buat dengan bini dia malam. Contoh. Lepas tu lagu mana ti imam nak kita kata nak menyelesaikan masalah dia dengan makmum. Wajib bagi ti imam sekiranya dia tahu dia ni batal, maka dia kena mewawakil kepada makmum. Sekiranya makmum yang mana tidak mewawakil tadi, dia tidak tahu, maka tidak wajib bagi makmum tu maqadhakan balik. Gini, kalau ti imam ayat lepas asar contoh, ayat jemaah selepas asar, ti imam kata tadi hamba ayat mana maya dengan hamba tadi, hamba minta maaf lah. Sebab apa hamba maya tadi baca kutubah semaya hamba tak mandi junub. Contoh ni contoh. Tiba-tiba lagu mana yang makmum dengar tadi? Timur ayat lepas asar. Maka lagu mana peranan makmum? Sekiranya timur ayat lagu tu makmum yang mana ikut dia semaya jemaah tadi, wajib kena qada semaya zuhur semula. Yang tidak tahu tak apa. Wajib kena qada semaya zuhur semula sekiranya timur ayat selepas asar. Kalau timur ayat dalam lingkungan masa Jumaat lagi, maka wajib kena semaya semula. Tak perlu baca kutubah dah. Cuma mengulangi semaya yang mana semaya bersama dengan ti imam tadi. Tapi kalau ikut hukum kutubah pun, kalau tak mandi junub ni batal apa tu lah. Mungkin semaya saja. Jadi kan atas kepala ti imam. Kalau ti imam tu dia nak menjaga di kepentingan dia, tak siboyak ke makmum, segala dosa-dosa makmum ni yang mana semaya dia tadi ditangguh oleh imam. Tak padat. Masbuk sekara pun takut dah. Segelit tak makmum sekara pun nak tangguh pun takut dah. So ke masalah-masalah lain. Nak menyelamatkan ti imam daripada seksa, ti imam kena wawakil. Walaupun orang cecah dia ke, orang marah dia sekalipun, dia kena royak. Kadang nak selamat dia seksa lah. Kadang nak selamat dunia lah gitu. Tutup mulut. Kalau nak selamat akhirat, ia kena wawakil. Sebab apa? Ini berkait dengan ibadat. Itu bab semaya jemaah. Semaya jemaah lain. Semaya jemaah lain. Ni masalah banyak lah. Itu salah satu dia. Kalau bab masalah tadi, imam wajib kena ulang kutubah semula, wajib kena ulang apa? Iaitu semaya dia semula. Banyak lagi bab-bab dia. Masbuk dan muwafiq ni faham molek lah, meminta tolong sangat. Faham molek masalah masbuk dan muwafiq. Tak faham ni batal semaya kita. Tak tahu ni celaru semaya kita, ada bunuh. Sia-sia Imam Ghazali sebut tadi. Semaya insya-Allah dah kita buka dua kitab. Bab semaya bab ni insya-Allah. Kalau kita kata setuju, kita buka bab semaya belajar. Ni bab lagu ni fardhu ain ni. Kita rasa benda ni biasa, tetapi sebenarnya berkait dengan amal kita. Lebih-lebih lagi ke fardhu ain kita, hari-hari kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah mengenai dengan sah. Tak apalah kita sembahyang ni boleh pahala. Boleh pahala, fadilat sembahyang jemaah pun boleh. Tapi dari segi kesempurnaan itu tak ada lah. Tapi segi fadilat 27 tu pun boleh. Tak apalah, wallahu a'lam. Insya-Allah lah. Kalau sekiranya ada pertanyaan, insya-Allah lah boleh berjumpa lepas ni ataupun semula lah pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, ya Allah, dan guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami, amal kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah amalan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami, ya Allah, iman kami, ya Allah, ketakwaan kami padamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.